Tapi pada malam ini memula sikit apa yang disebut tadi tentang kita ni masa pun tak banyak, seorang kan. Cuma betul lah kalau perempuan tadi, kalau kita tanya tadi dalam bab soleh-solehah ni tadi, tajuk suami, tajuk pun kita tengok isteri solehah versus suami soleh. Nampak tajuk pun dah bayar, saya letak isteri dulu, suami kemudian kan, penganjur confirm perempuan okay, tapi kita sebagai lelaki yang memang hidupnya redha sebanyak ini, memang kita akur dengan tajuk ni, kita tak ada masalah. Sebab orang lelaki dari tadi agama kemudian tadi kan, bila orang perempuan tanya tengok handsome ketampanan, tengok memang contoh perempuan tu dia tengok nampak lelaki mula imamku kalau handsome dia imamku, yang tak handsome mesti khairat kematian dia terima. Jadi memang tu lah untuk siap tu tak apalah yang tapi betul lah yang apa yang dah diberitahu tadi tentang macam mana Nabi dah ajar kita. Tapi kenapa agama, kenapa lelaki mahu wanita kena melihat agama tu? Kalau dah tak rapat memang tak boleh sebut. Baik, kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Dapat untuk berikan sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini bersama dengan rakan-rakan bijaksana semua ada. Dah tak berdarah dari depan ni kan. Tapi satu time duduk sebelah Ustaz Liz kan. Sepenuh tengok dia dapat tampar sebelah tu. Kita berdua kita keluar isteri kan, tak apa. Tapi dia malam ni maksud, sebenarnya saya nak cakap pun tadi, dia memang pandai waktu dia pandai kan, tapi maksudnya lebih ramai yang datang malam ni lebih bagus lah, itu maksud saya Tapi pada malam ni memula sikit apa yang disebut tadi tentang kita ni masa pun tak banyak, seorang kan. Cuma betul lah kalau perempuan tadi, kalau kita tanya tadi dalam bab soleh-solehah ni tadi, tajuk suami, tajuk pun kita tengok isteri solehah versus suami soleh. Nampak tajuk pun dah bayar, saya letak isteri dulu, suami kemudian kan, penganjur confirm perempuan okay, tapi kita sebagai lelaki yang memang hidupnya redha sebanyak ini, memang kita akur dengan tajuk ni, kita tak ada masalah. Sebab orang lelaki dari tadi agama kemudian tadi kan, bila orang perempuan tanya tengok handsome ketampanan, tengok memang contoh perempuan tu dia tengok nampak lelaki mula imamku kalau handsome dia imamku, yang tak handsome mesti khairat kematian dia terima. Jadi memang tu lah untuk siap tu tak apalah yang tapi betul lah yang apa yang dah diberitahu tadi tentang macam mana Nabi dah ajar kita. Tapi kenapa agama, kenapa lelaki mahu wanita kena melihat agama tu? Kalau dah tak rapat memang tak ada yang sempurna, tak ada yang sempurna. Memang kita takkan dapat yang cantik-cantik semua, tak dapat. Tak usah kita menyesali. Malam ni ramai yang macam tak dimohon kan, tengok Nilofa sebelah situ. Ini suruh dia kerja contoh lah, bukan ramai yang tak boleh. Saya okey je, kita okey kan. Tapi maksud dia sekarang ni, sebab kalau kita nak cari yang cantik memang tak dapat, susah nak dapat. Tetapi sebab kecantikan itu sendiri subjektif. Cantik pada dia, tak tentu cantik sama macam kita. Betul tak? Pada saya biasa je kan?
Tu sebab Allah jadikan mata tak sama. Bayangkan kalau semua orang berebut wanita yang sama, kan susah. So semua perempuan tak usah yang kuruskan badan, tak boleh nak badan jamin kan. Betul ke hari gemuk? Sebab kalau lelaki tadi kan, kita ada sesi bergambar tadi kan, lelaki tu lah gambar ke, satu, dua, tiga kan. Perempuan jadi bergambar geng-geng sini apa masalah. Kalau dah gemuk adalah banyak cerita. Benda ni simple. Kan orang perempuan kan dia kata, kenapa nak kurus? Sebab nak cantik lah. Tak. Sebab mungkin kita nak kurus ni sebab apa? Sebab supaya mudah nak solat bersama dengan suami. Macam tu. Jadi mana kata, barulah sampai tahap isi salihah tu. Sebab cantik dengan kurus tak ada kaitan. Kalau nama tu tak boleh belah, tak boleh belah lah, macam tu lah kan. Sebab macam saya kata tadi, kecantikan tu subjektif, dia tak sama. Jadi maka kata, kalau kita dah ada agama, jangan risau. InsyaAllah dengan agama, pegangan agama tadi, yang tak ada tadi boleh adjust. Muka tak lawa boleh adjust. Konyol hari-hari apa semua, jangan risau. Saya selalu sebutkan, walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa, Bella Astila dengan Zizi Kirana kan, jangan risau, tutup lampu sama. Tutup lampu menyala pun berkeluar sama kan, sama banyak terasa lah sebelah settle satu je. Muka tak lawa boleh je sapu krim, pakai apa, bagi cantik dekat suami beza-beza. Itu bagi kita tanya suami, abang saya ni nak jadi isteri solehah, nak taat perintah Allah, dan salah satunya saya ikut cakap abang nak saya pakai apa? Tak rumah, cakap dia cakap lah, abang tak suka kau pakai apa-apa. Contoh kan, abang gurau aja, abang suka kau pakai telekong, abang suka kau pakai jubah, abang suka kau pakai baju yang ketat-ketat sikit dalam rumah. Contohnya, muka boleh adjust. Harta mungkin dengan kata-kata kita kepada Allah dan Rasul dalam keluarga, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Mungkin masa sebelum kahwin dia ada masalah keluarga ni bukannya kita pergi pada golongan yang baik-baik, ada masalah itu ini, terlibat dengan jenayah dan sebagainya, contoh lah. Tapi hasil daripada perkahwinan tu dia dapat membentuk generasi yang baik-baik, anak yang baik-baik ya, jadi sampailah seterusnya. Jadi maknanya kata apa pun yang saya nak beritahu tadi, macam mana pun lah, dunia ni adalah perhiasan kata Nabi kan, dan sebaik-baik perhiasan ini adalah wanita solehah. Jadi pada malam ini semua nak jadi, dia bukan isu versus isteri solehah versus suami soleh, tak. Kita cerita hari ini semua nak jadi soleh-solehah, semua nak jadi soleh-solehah. Tadi saya nampak tadi istiqamah semua, saya tengok tadi istiqamah semua, saya datang tadi istiqamah. Dia boleh pegang ni, tak payah bawa stand pun, steady kan. Istiqamah pegang phone kan. Jadi macam mana pun kita sebarkan yang baik-baik malam ni. Malam ni bukan nak berhujah, nak berlawan-lawan tak, tetapi kita nak share macam mana cara nak jadi baik. Mungkin kita bercakap pun bukan nak baik sangat, tetapi anggaplah ini sebagai satu usaha kita nak jadi baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, itu dia satu ulahan yang baik sebagai ya, sebab sini. Okey, sini. Boleh kita bagi dekat bahagian perempuan pula. Mungkin kalau cabaran untuk para isteri ni pula, mungkin bila kalau kita sering, kalau kita ada orang kata salah faham antara suami dan isteri, suami betul ke, suami salah ke, isteri yang kena minta maaf. Betul tak? Tak betul, tak setuju. Sebab benda tu bukan semudah dan memang susah nak apply pun. Biasanya memang dan formula dia suami betul ataupun suami kurang betul, dan kalau kurang betul lah. Maksudnya sepatutnya isteri yang kena pergi dulu cakap maaf abang di sana. Itu macam mana kalau Bella dan Zizi, macam mana dia apply untuk memulakan maaf dalam situasi salah faham antara suami isteri? Tanya 11 tahun berkahwin ni, Bella Astila dan juga Alif. Kalau Bella lah, kalau rumah Bella dengan Alif macam mana? Semua aku ni sebab ada suami di depan. Assalamualaikum semua.
perkahwinan itu 8 tahun. 8. Kenal itu 11 tahun. Sebenarnya, jangan kat saya. Dah gitu WhatsApp lah. Sebenarnya betul bila kita ada masalah apa-apa, nak minta maaf tu not easy. Lepas tu dia tak ada macam, sekarang ni baru kita nak praktikkan lah untuk cakap proper macam minta maaf. Sebab kalau dulu kita just kalau terasa sorry, itu je. Kan macam kalau awak terasa apa-apa sorry like very short. Tapi sebenarnya Alif lah banyak bantu Bella. Dia cakap better kalau kita nak cakap maaf tu betul-betul lah. Dia kata pilih ayat yang betul, dan kalau boleh macam minta maaf tu duduk, jangan through WhatsApp ke apa, better pergi depan-depan. Macam Bella kalau boleh nak minta maaf tu pasal tadi buat salah tu. Tapi macam ada dia take time sikit. Jadi kita give and take. Kalau buat salah tu, jumpa awak bagi apa yang saya cakap tu, saya fikir balik. Memang saya silap saya minta maaf. Tapi macam Bella prefer kalau Bella dia minta maaf, dia pun kena minta maaf juga macam tu. Ujung dia. Nampak saya yang sama. Sebab tu hati apa, suami saya gelak ya, sebab saya pun sama macam tu juga. Kalau dia minta maaf, dia minta maaf juga. Tapi nanti dia bakal tanya, tapi saya salah apa lah macam tu? Tak apalah, dia Saya cakap, mungkin you sikit perlu lah pasal minta maaf lah. Faham tak panggil lagi pula. Saya tak akan ulang apa-apa tentang perkara ini. Tadi kita teruskan daripada saya. Alright? Kita bagi sebab ruangan masa, mana kita pusing kan? Ruangan masa tidak mencukupi. Jadi kita sediakan Ustaz admin untuk bagi sedikit. Kita minta maaf boleh Ustaz ni? Minta maaf Minta maaf. Okey, silakan Ustaz. Okey, bismillah. Saya pun baru 9 tahun kahwin. Nak cerita panjang-panjang pun suram juga. Tapi basically, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, konflik akan terjadi. Itu satu hakikat yang kita tak boleh larilah. Dalam hubungan suami isteri ataupun hubungan persahabatan ataupun apapun lah, konflik akan terjadi walaupun baik macam mana pun kita. Dan apa yang Allah nak daripada konflik ini? Saya belum pernah diuji dengan, bukan dengan isteri lah, dengan ada konflik dengan kawan. Awet tak ada, alhamdulillah. Saya ada POV saya, dia ada POV dia. Saya rasa saya betul, dia rasa dia betul. Konflik. Sampailah saya terjumpa satu ayat Quran yang wallahi mengubah cara fikir saya dalam berhadapan dengan konflik. Dan saya nak tuan-tuan puan, especially yang dah berkahwin, pegang ayat ini sampai mati. Especially ketika tengah bergaduh. Allah kata, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Maksudnya apa? Dan kami jadikan kepada kamu sesama orang beriman satu konflik, satu ujian, satu fitnah. Maknanya semua orang, antara orang beriman sesama orang beriman, Allah akan hadirkan konflik. Antara suami isteri, Allah akan hadirkan konflik. Dalam persahabatan, Allah akan hadirkan konflik. Dan Allah bukan nak tengok siapa betul sama salah. Sebab kalau nak cerita siapa betul sama salah, sampai bila nak cerita? Betul tak? Sebab kita semua ada POV konflik. Tapi yang Allah nak daripada konflik tersebut ialah atas biru. Allah nak tengok siapakah di kalangan kamu yang paling bersabar. So bila konflik, siapa yang akan menang adalah siapa yang mula-mula minta maaf, walaupun dia salah. Tapi ini betul. Saya bagi contoh Dalam hadis ada cerita yang Nabi larang sahabat yang berbalah dan tak bertemu siapa lebih dari 3 hari. Betul. Dan Nabi kata yang menang ialah orang yang mulakan meminta maaf walaupun dia betul. Faham Maknanya Allah dan Rasul tak nak tengok siapa betul sama salah, tapi siapa yang mula minta maaf dan siapa yang memaafkan. Saya bagi contoh lain. Dalam surah hadis yang sahih, Nabi ada beritahu tentang, hendakkah aku khabarkan kepada kamu tentang wanita-wanita penghuni syurga? Nak tahu tak? Siapa nak tahu? Ni Nabi kata, siapa hendakkah aku khabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni syurga? So sahabat-sahabat, sahabiah kata, saya nak khabarkan kepada kami.
So Nabi pun bagi tahu ciri-ciri wanita penghuni syurga, antaranya adalah wanita-wanita yang al-a'ud. Apa maksud dia? Wanita-wanita yang idza zulimat atau zulima, ketika dia dizalimi ataupun dia menzalimi, maknanya dia betul ke dia salah, dia dizalimi oleh suami ataupun dia menzalimi suami. Nabi kata, dia datang pada suami, dia pegang tangan suami, dia kata, suamiku, selagi kau tak maafkan aku tak tenang. Itu ciri-ciri wanita penghuni syurga. So, bila kita baca hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Quran dalam berhadapan dengan konflik, caranya ataupun solusinya adalah jadilah orang yang paling awal meminta maaf dan paling awal memaafkan. Kau suami ke, kau isteri ke, siapa nak dapat syurga cepat-cepat, pilihlah orang yang awal-awal minta maaf. Begitulah. InsyaAllah. Menjawab soalan kita dengan sempurna, alhamdulillah. Tapi tadi masa Ustaz Amri baca hadis tu, betul kau suruh hadis tu dia kan. Bincang tu macam satu kemarahan naik. Betul, cek status hadis tu. Mana tahu takut hadis palsu tu. Yang lagi semua tetap steady dah tangan semua. Baru dia tahu. Okey. Bagus, satu jawapan yang baik. Dan itu antara perkara yang perlu kita paksi apabila ada satu konflik. Bukan konflik. Alright. Apa ayat lain ataupun kita kata sandaran lain yang boleh kita lakukan adalah back to basic. Atau kalau saya in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Apabila kita berlaku ataupun kita ada sesuatu perkara yang kita macam tak berapa suka ataupun macam satu-satu perkara yang memberi kebingungan kepada kita, baliklah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada apa-apa masalah, tanya dia, saya cuba you tengok ni. Sebab tu orang lelaki kena pandai agama tau. Ni semua ni, muka macam ustaz kan? Kena pandai. Sebab apa? Awak nak buat sini, awak tahu tak? Nabi SAW bersabda. Lepas tu dia orang dah tak boleh jawab sangat dah. Sebab apa? Pandai suami aku ni. Tapi kalau kahwin dengan ustazah, saya berbeza pandangan kerana Imam Syafi'i menyebut habis. Itu satu hal lain. Tapi saya nak pesan kepada semua lelaki pada hari ini, bukan sekadar untuk menstabilkan ataupun mengawal rumah tangga dengan baik, tetapi untuk pendirian yang kukuh, untuk menjadi satu contoh yang baik dalam keluarga. Memang kena ada ilmu agama. Sebab tu dalam hadis begitu, mayyuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan dia satu kebaikan, Allah nak berikan dia satu kekuatan, maka dia diberikan kepahaman dalam agama. Jadi lepas ni steady, standby, hafal beberapa hadis tu. Jadi apa-apa, Nabi SAW bersabda. InsyaAllah akan stabil, insyaAllah. Okey, ada apa-apa nak jawab? Kita ada mungkin sebelum kita pass ke Alif, kita tahu yang Alif banyak mengikuti pelajaran agama the past few years semua kan. Jadi nak tahu Alif kan, Alif boleh share perbezaan, kesan, impact daripada pengajian agama yang Alif ikut tu kepada perkahwinan sebelum start belajar ikut ustaz, ada ulama semua ni, dengan selepas. Macam mana kesan kepada rumah tangga dan Alif sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sebenarnya tak adalah kata belajar macam betul-betul belajar. Saya pun belajar lagi macam kita ikut Jumaat dan sebagainya. Untuk menjawab soalan tadi, saya rasa sebelum kita nak mula belajar-belajar tu lah, saya ni seorang yang kadang-kala barang juga, dan juga saya selalu macam saya tak boleh terima kekalahan. Masalahnya saya dengan isteri sama juga perangai, dua-dua tak nak kalah. Jadi bila tak nak kalah dua-dua, satu betul, biar pun siapa betul dan salah, kita akan tak betul. Kadang-kadang dah habis lah, argument tu dah habis. Sebelum tidur kita boleh argue lagi balance sikit, tapi saya dah cakap dah tadi kan, saya cakap kan. Jadi benda tu bermasalah lah, dia akan menimbulkan masalah dari segi, kadang-kadang satu masalah argument tu boleh sampai 2-3 hari, padahal benda tu boleh selesai awal. Tapi yang saya rasa mungkin perubahan sedikit, alhamdulillah, selepas ialah kita belajar sikit-sikit kan. Lepas tu kita pun kongsi-kongsi, saya pun kongsi-kongsi dengan isteri kat rumah dan sebagainya. Maka Allah mudahkanlah. Kadang-kadang
masalah tu sikit, tapi walaupun salah seorang masih rasa nak menang, tapi lagi seorang tu akan rasa macam yalah, tak apalah, selalunya saya lah yang tak apalah. Tapi sebenarnya isteri pun sama juga. Kita lebih matang. Benda itu membuatkan saya rasa macam tak ada guna juga kita nak berbalah balik-balik tentang benda-benda kecil ni lah. Jadi saya rasa kesabaran dari segi perspektif kita. Dulu kita tengok masalah tu, tengok based on argument. Apa yang isteri cakap, kita nak balas apa yang isteri cakap. Lepas tu isteri pula balas apa yang kita cakap. Dia tak tengok bigger picture. Jadi saya rasa yang membantu adalah apabila ada perbalahan, dua-dua kita ke belakang sekejap dan kita tengok masalah perbalahan tu daripada sudut yang lebih besar. Oh, rupanya kecil dia masalah ni kan. Kalau kecil kita, kalau besar kita kecilkan, kalau kecil kita selesaikan lah. Jadi tak adalah kata semua masalah tu boleh selesai tentu, tetapi saya rasa dengan nasihat-nasihat daripada rakan-rakan, daripada ustaz-ustaz, guru-guru kita banyak membantu dari segi macam mana kita nak selesaikan masalah yang kecil tu jangan sampai jadi besar. Masalah kecil ni bila jadi besar, panjang cerita dia. Betul tak ya? Jadi itulah sedikit banyak, semoga dapat jawab soalan tadi. Saya nak share. Jawab tadi jawab tadi. Dan betul lepas Alif dia selalu keluar 3 hari. Beza tu sangat tertarik dan banyak lah. Dulu 10 tahun kan kita kami muda. Saya cakap dia baran kan. Kadang-kadang selalu je dulu. Dulu lah. Dia macam tak ada kesabaran tu. Semua benda nak cepat dan memang nampaklah perbezaan. Lepas tu bila keluar dia cakap lebih soft. Jadi agama ajar dia untuk lebih berlembut. Berlembut, betul. Alhamdulillah. Yang sekarang saya sebenarnya pun Alhamdulillah lah dia tengok isteri sebelum. Sekarang kita praktikan setiap malam sebelum tidur, walaupun kita ada ke tak ada masalah pada hari itu ke, tak ada pertengkaran ke, kita amalkan. Sayang, sebelum tidur ni sekiranya saya ada apa-apa yang saya cakap terkasar bahasa ke, mengguriskan hati ke, saya minta maaf. Semoga kita berdua-dua lah buat itu kan. Tapi saya yang selalu dulu. Itu dia maksudnya betul lah, yang mula dulu tu lah yang dapat surga. Alhamdulillah. Saya nak share satu benda yang benda ni baru terjadi lah. Biasalah kan, sebenarnya luar sikit ada benda kita salah faham dan juga kita suarakan kita tak puas hati. Lepas tu terjadi satu hari ni di mana something happen and then I pun rasa macam perempuan nak Kita siapa tunggu dengar dia nak perempuan isteri ni kan macam nak apa cool down dulu. Bagilah kita cool down dulu, barulah kita confront, kita say sorry ke apa ke. Tetapi suami saya sejenis yang kalau ada isu sekarang launding sama. Jadi kita orang yang sama dengan kita. Jadi bila tak ada tak boleh nak cool down, lepas tu dia suruh cakap sorry kan. Lepas tu I cakap lah, I kata I nak cool down dulu. Dia kata habis tu dengar Allah pun nak cool down ke. Kalau you buat dosa, cakap Allah cool down dulu baru saya istighfar. Lepas tu kita buat je. Betul juga apa dia cakapnya. Itu kena cerita tu. Jadi kadang-kadang dalam apa ni kan kita macam kena dengar juga lah buah dia kan, supaya kita okey lah kita bagi logik kat situ ada. Jadi kita apply sikit-sikit, berubah dengan perlahan insyaAllah untuk semua sekali ada kat sana suami-suami, isteri-isteri. Dan mungkin you juga boleh letakkan soalan seterusnya kepada pasangan yang baru kahwin sama-sama lama kita ni. Baik, kita kata save the best for the last kan. Okey. Tak ada lagi, yang kita ada pusing dengan Ustaz macam tu pula. Oh, okey. Sebelum kita teruskan, saya nak bagi satu pujian yang banyak dan besar kepada Alif Aziz, kepada sahabat kita dan semua yang ada dalam kalangan artis. Bagi tepukan kuat sikit. Kepada Ali Aziz, Yusuf Baharin, Syahrul Ridwan, ini adalah insan-insan yang bukan sahaja kita tengok perubahannya, tapi sebagai orang yang juga duduk dalam area ataupun industri ini, kita yang belajar banyak daripada mereka.
Bukan senang nak keluar dakwah 3 hari. Nanti ingat tak isteri kata tadi apa? Selepas suami keluar 3 hari nampak baik. Jadi malam ni juga kita nak suruh isteri-isteri, abang besok keluar dakwah, bukan keluar rumah, keluar dakwah. Sebab dalam proses orang ni mungkin satu perkara yang mungkin tak dirasai oleh orang yang tak ikut jemaah tabligh lah, sebab saya pun juga terlibat, saya tak langsung. Jadi bila keluar ni dia memang banyak mendidik kita menjadi orang yang lebih kenal diri kita ni siapa kepada Allah SWT. Tidurnya atas lantai, sama-sama dikejutkan pada waktu malam untuk dirikan solat bersama. Kadang-kadang kita merindui lah waktu-waktu itu, tapi ini cerita lain lah. Cuma sekadar memperkenalkan ataupun kita mengiktiraf kebaikan dan juga satu contoh yang mereka tunjukkan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Baik, teruskan kepada soalan kita. Jadi sebagai orang yang kita kata lebih kurang usia perkahwinan bersama dengan saya juga lah. Jadi macam mana handle sesuatu kata apa perkara Sebab orang kata macam ni kan, sebelum 5 tahun ni memang huru-hara sikit lah. Sebelum the first 5 years. Kalau dah lepas 5 tahun tu, lega je. Saya tak tahu benda tu mitos ataupun benda tu betul. Ya, betul ke Ustaz? saya Jangan apa Saya tukar job ya. Saya jadi moderator. Okey. Soalan ni? maksudnya kita kata, tadi 5 tahun kan. Sekarang ni dia dalam tempoh itulah. Sekarang masih 5 tahun kan? Sebelum 5 tahun sekarang kan? Belum 5 tahun ni. Boleh betul. Bagaimana nampak daripada luar ni, Masya Allah kan. Tadi jalan berpegang tangan, cium tangan kan. Tapi aku kata, ini lebih daripada kita. Jadi kita tak tahu lah apa rahsia kemenjadian rumah tangga sekarang. Yalah, kalau masuk tadi kalau ada konflik dengan bergaduh, takkan nak tunjuk ke ramai kita bergaduh, betul. So, Assalamualaikum semua. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya kat sini saya rasa macam kecil, walaupun badan saya besar, saya rasa badan saya makin kecil kat sini dengan orang yang hebat kat atas saya kan. Tapi saya share sikit lah pengalaman saya. Saya baru saja berkahwin 2 tahun lebih dengan isteri saya. So orang kata perjalanan perkahwinan ni sebelum 5 tahun ni macam apa kapal yang dibantai ombak yang besar. Kadang-kadang kita tenang, kadang kita goyang. Benda tu saya memang terasa dengan isteri saya, kan? Memang terasa, bukan nak buka aib, takkan buka aib. So ni cerita realiti. Semua orang melalui fasa-fasa tu dalam perkahwinan. Walaupun Ustaz Samsul depan. Semua orang melalui. So tak boleh nak nafikan benda ni. Sebab kita terima kasih sama. Tak nafikan. So kita kena terima takdir yang kita ni berlainan jantina dan berlainan emosi. Itu kita kena terima. Kan? Kita lelaki, kadang-kadang kita ada rasa yang kita ni ketua. Kan? Isteri kita kena tahan pada kita. Nah, isteri ni dia pemaisuri kan, pemaisuri rumah tangga. So dia pun ada satu, orang kata, benda yang dia kena tunjukkan lah. So manusia ada sifat macam tu yang setahu saya. So sikit sebanyak dia pengenalan dalam dunia dalam rumah tangga ni sebelum 5 tahun ni kita dah tengok pasangan kita ni macam ni. Inilah tempoh-tempoh dia sebelum 5 tahun saya rasa. So saya tengok isteri saya, okey, dia lebih mungkin dominan sebab dia anak sulung. Kan, saya pun anak sulung, saya dominan. So macam mana kita nak atasi bila ada satu argument, kan? Ada argument, ada ketidaksepahaman tu. Kadang-kadang kita pun ada marah kita, isteri kita pun ada manusia, sifat manusia marah, gembira, seronok, sedih. So macam mana kita atasi? Kadang-kadang kita marah, isteri kita harapkan isteri kita untuk pujuk kita tau. Sebenarnya kita harap. Tapi kalau dia tak pujuk, dia buat tak tahu je, kita faham-faham lah. Perempuan susah lah pujuk lelaki. Kalau kau mendengar dia lagi tak kena pujuk kan. Walaupun kita salah, kita tak pergi kan, kita pujuk dia balik. Tapi Alhamdulillah, saya dengan isteri saya ni, dengan isteri Kirana ni, kalau saya marah dia datang pujuk, dia marah saya datang pujuk, tapi ambil masa. Macam Lufa beritahu tadi, ada tempoh bertenang. Benda tu saya alami macam tempoh bertenang
tak bagi dua-dua dia. Ya betul. Kita kena tahu tim mana atas sekali. Nanti saya bagi makan tau. Betul ranger. Ya, alhamdulillah. Tapi itulah dia. Kita kena ni lah, kita bekerjasama lah dalam rumah tangga ni. Kadang-kadang kalau macam dia mengajuk, kita pun ada ego kita kan. Macam aku mengajuk, dia tak duduk, baiklah nak duduk dia. Tapi sifat perempuan bila tanya ustaz-ustaz lain, kita refer kawan-kawan, ustaz-ustaz, banyak refer ustaz-ustaz lah. Ustaz, macam mana ustaz? Saya kalau mengajuk, dia tak duduk. Tapi kalau dia mengajuk, dia nak saya duduk. Itu dah perempuan, kita nak kahwin sangat kan? Kau terima lah kan? Dia cakap, ya. Tak adil lah macam ni. Kita ada satu fikir je, tak adil. Mana boleh? Kita lelaki ni memang kena sabar. Kena sabar banyak. Kita ni lemah. Saya lah, especially saya lah, lemah. Nak sabar tu sebut dengan mulut senang, sabar. Tapi hakikat ni sabar ni macam Ustaz cakap lah, dia punya orang kata faid apa yang kata Ustaz macam ni, dia punya sabar ni punya fadilat dia besar. So benda ni memang susah, tapi kita nak kena belajar pupuk dalam diri kita ni sifat sabar tu. So inilah yang saya dengan isteri saya belajar, tengah-tengah belajar lagi dalam tempoh 2 tahun lebih ni, nak belajar sifat sabar. Alhamdulillah kita orang pun banyak tanya-tanya dengan ustazah, tanya ustaz, duduk dalam majlis ilmu, dengar. Kadang-kadang kalau ada sisi faham tu semua kita rujuk balik, duduk, apa yang tak betul sebenarnya ni, apa yang tak kena. Okey, ni kan. Tanya pendapat mak ayah macam mana kan. Okey. So alhamdulillah dia ada satu solution kat situ sebenarnya. Kalau kita fikir dengan rational. Kalau kita fikir dalam masa yang singkat tu memang tak dapat. Emosi lah. Betul. Sebelum kita lepas kat Fizi, saya nak share sikit. Sebelum berkahwin, sebelum berkahwin, saya dah ada perniagaan saya ada kerjaya seni, saya ada pekerja-pekerja yang perlu diurus. Orang selalu tanya, macam mana lu Fadilah kahwin? Sikap kontrol, bossy, mengurus, mengarah dan juga menentukan setiap mengatur semua tu, macam mana sikap-sikap ataupun kriteria-kriteria itu yang ada dalam diri saya, macam mana saya tukar bila berstatuskan seorang isteri? Betul tak? Ada yang sebab kalau kita, sedanglah saya kahwin lambat, kalau saya kahwin 25 tahun below 25, mungkin lebih mudah untuk tukar. Jadi benda itu memang sesuatu yang bukan mudah untuk ditukar, dan kita dah terbiasa dengan harian kita membawa karakter itu, membawa personality itu. Dan saksinya adalah dia melihat perubahan-perubahan itu berlaku disebabkan kefahaman kita tentang apa status yang kita pegang. Maksudnya walaupun kat luar sana ada company-company yang saya perlu urus, ada company yang saya perlu bayar gaji dan sebagainya, bila dekat rumah, ketua ini yang kita harus taati, ketua ini yang kita harus ikut cakap dia, kita kena ikut apa yang dia nak kita ubah dan sebagainya. Jadi benda itulah, saya mungkin ramai nak tahu macam mana kita nak ubah dan macam mana kita nak ulang sikit. Jadi dah ada testimoni kat sini. Jadi itu adalah satu bentuk arahan. Kita nak jadi share, macam mana nak share? Ustaz Samsul Ubat ni dia masuk bila perlu. Bagus. Okey. Yalah betul lah beberapa keadaan tu kita lihat. Tapi macam saya sebut tadi lah, ilmu agama ini tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan sekalian, perempuan sampai, tidak ada satu perkara pun yang boleh lawan kepada itu. Macam kita kata tadi, macam kalau kita explain kat isteri kita pun, kita explain macam ustaz lah. Baru you kemah lah kau. Kan macam tadi kalau kata ada setengah seorang nak ambil ruang, kita kata kalau kita hari ini buat satu dosa kepada Allah SWT, kita kata, ya Allah, saya ambil masa untuk cool down sekejap. Allah boleh tunggu lah. Ini satu kebiadaban. Sebab dalam Al-Quran apa yang disebut dengan fi'il amal, istaghfiru rabbakum, kamu ucap istighfar, minta maaf sekarang minta maaf, bukan dengan satu ayat. Nampak Ustaz kan?
Yang pertama, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang kedua, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini antara ayat Al-Quran yang ada tentang istighfar. Kita hafal, kita selesaikan sesuatu perkara dengan dalil, rujukan. Sebab tidak ada, ini bukan kata dalam hal rumah tangga saja. Konsep macam mana kita fikir. Kadang kita buat satu amalan kan, kita kata, oh ni amalan ni ada atau tidak dalil yang menyokong kepada. Kalau tidak ada, maka itu satu perkara yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi moral of the story, kembali pada tajuk pada malam ni, jadilah ustaz-ustaz bertauliah di rumah anda sendiri. Jawab jawapan dengan dalil, jawab jawapan dengan Al-Quran, sambil-sambil kita ada kenapa macam ni? Dia macam ni lah, I faham. Dia macam boleh ke suami aku nak cari-cari dalil semua? Boleh muka ustaz dia. Boleh lah suami-suami semua? Aku suami dah lah. Boleh lah, aku boleh lah. Aku suami juga. Abang sampai duduk sini, boleh betul lah. Sungguh dia kata. Baik, saya rasa itulah moral of the perbincangan kita pada hari ini adalah menyelesaikan. Sebab kadang-kadang bila kita baca ayat Quran, sewaktu kita ada sedikit sebanyak perbincangan, dia memberi berkat pada ayat. Allah SWT turun satu berkatan dalam ayat Quran yang kita baca. Jadi jangan malas untuk ulang kerana tidak ada satu amalan pun yang dibuat equalnya kepada bacaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Baik, saya rasa itu dulu untuk bahagian kita. Sebelum kita masuk balik kepada Ustaz Tani dan juga Ustaz Syamsul, Zizi, saya tadi kita dalam bilik holding kita ada berbual lah sama kita kan, tentang bila isteri seorang yang alpha, macam personality yang agak sulung, ada berjaya semua kan. Macam mana Zizi punya experience untuk tukar daripada kita cakap dengan projection suara dan nyanyi lontaran kuat, kena berlemah lembut, kena ada susun ayat dan sebagainya. Pengalaman Zizi sebagai isteri yang baru 2 tahun ni, apa Zizi buat? Masya Allah. Assalamualaikum semua. Besar tu bukan marah. Macam tu lah. Anak sulung dengan anak sulung pula dua. Cuma kita ada berbeza, anak sulung perempuan dengan anak sulung lelaki dia macam ada kelainan dia juga. Macam anak sulung perempuan dia macam mami mana mami? Mami Allah tu dia lebih tahu lah anak dia macam mana, dia macam Dia tak backup saya buat backup ni daripada sebab dekat negeri saya. InsyaAllah tak ada lah. Itulah yang saya tengah belajar juga sekarang, masih dalam proses pembelajaran, masih dalam proses mengenal Yusuf juga sebab baru 2 tahun lebih kan. Masa awal-awal tu dia rasa macam anak sulung kepala juga kepala macam mana ni nak satukan dari kepala ni. Tapi bila Alhamdulillah saya jumpa guru-guru, tanya-tanya ustazah apa semua, dengar ceramah apa semua. Jadi saya ambil langkah untuk macam saya tahu walaupun saya macam ni anak sulung ataupun orang yang biasa independent, saya ambil langkah untuk memilih adalah bila saya di dalam rumah adalah isteri kepada Yusuf Bahrain. Jadi saya isteri, saya kena ikut dia, saya kena taat dengan dia. Tapi bila saya di luar, saya sekiranya betul. Saya anak sulung balik. Tapi bila saya balik rumah, saya akan bertukar macam saya isteri. Tapi still bila di luar rumah pun saya still bawa maruah dia juga, dia kena jaga juga benda tu. Jadi dalam proses saya dengan Yusuf 2 tahun lebih tu banyaklah saya belajar dengan dia, nak ubah diri supaya jadi wanita yang berlemah lembut. Sebab masa awal-awal kahwin dulu Yusuf pun terkejut juga, macam bila orang Sabah bercakap kan, dia orang ingat kita macam bergaduh kan. Dia macam, sayang, ada tutanian di sana. Dia macam, janganlah marah. Terus rasa macam, sayang, setiap marah. Itu bukan marah. Tapi memang begitu bercakap di Sabah. Begitu. Sekali. Tapi tadi kita witness kan dalam bilik. Dia saksi dalam bilik. Tadi husband Zizi masuk dalam. Dia tengah bercerita ni, tapi Zizi terus, ya sayang. Dia macam askar, macam masa
borak. Ni. Lepas tu dia suruh betul-betul. Dia kata, saya ada dapat mami. Dia cakap, mami dah keluar dah tadi. Dia orang macam, lembut ya. Ya saya. Tapi itulah sebenarnya pelajaran. Saya tengah praktikkan diri saya untuk lebih berlemah lembut. Sebab saya tahu macam karakter saya agak kasar, agak gangster sikit. Sebab daripada kecil ni macam lelaki sikit. Tapi alhamdulillah semakin belajar tu dan jumpa dengan Yusuf. Sebab Yusuf ni dia cakap lembut. Dia soft spoken, jangan dia macam manis. Jadi bila dijumpa isteri yang macam ni sebab tu bila tertinggi sikit nada suara tu, walaupun dalam keadaan tengah berborak biasa, tapi dia macam, saya marah ke? Automatik macam, tidak saya, diriku ini tidak marah. Dia terus jadi macam, tidak saya. Tapi itu yang sebenarnya aku suka juga lah, sebab untuk belajar jadi lembut lagi dengan suami. Bukan takut bini tak tulis bukan takut bini. Tapi bini yang menakutkan. Tapi saya terima saya tak ada makan. Oh lama. Tak pernah buat sini bohong. Kita terima seadanya lah, masing-masing menerima. Dan apa yang kami belajar proses dalam perkahwinan ni adalah kesabaran tu yang paling penting juga di dalam perkahwinan tu. Sebab ada dua kepala yang berbeza, dua pemikiran yang berbeza, tapi insyaAllah dengan agama tu insyaAllah kita satu jalan. Amin. Ustaz Mansur. Sebelum Ustaz, ada sikit saya dulu sebelum saya kenal Alif Aziz, saya tak tahu dia ni bagaimana orang dia, dan saya fikir mesti isteri dia ni senang dia nak selesai kalau ada masalah. Sebab apa? Kalau dengar betul-betul Ayah Aziz cakap macam dah nyanyi. Dia kalau dia cakap biasa dia senang. Itu saya cakap mesti dia cakap, okey saya maafkan gitu kan. Tapi ialah memang lah. Jadi alhamdulillah lah. Maksudnya suami-suami satu perkara yang kita boleh ambil pengajaran dari sini adalah gunakan suara bass bila cakap. Balik ke rumah kan, biasa balik, Assalamualaikum sayang. Kalau kita ada masalah, Assalamualaikum. Okey tak ini? Okey, saya terima kasih nasi favorite awak. Kita ambil belajar, walaupun suara kita tak sedap, kita belajar daripada mereka yang suara. Baik, sambung kepada soalan seterusnya. Tapi suara bass Ustaz, kalau saya punya suara bass saya tadi sebab angin kuasa 2 di rumah nanti. Jadi boleh lagi pula. Okey, Ustaz Mansur. Ada tambah apa tu? Jangan sampai dia rap kat sini. Dia rapper tau. Memang kau ada baby di rumah. Okey. Saya pasti kan ke dalam dewan ni ramai yang nak tahu ni. Sentiasa disuruh untuk menjadi isteri yang solehah, isteri yang baik. Tapi perdebatan daripada pihak isteri, tapi suami saya pun tak cukup baik lagi Ustaz. Macam mana? Macam kan? Jadi apa jawapan Ustaz kepada mereka yang cakap nak suruh saya jadi isteri yang baik, tapi suami saya pun belum cukup baik. Macam mana? Okay. Saya setujulah yang sebelum jawab soalan tu. Memang Alif tu suara dia power lah. Dan dia menyanyi. Isterinya pun menyanyi juga. Dia kat rumah memang menyanyi dia tak cakap. Saya ingat yang tu lah kan. Tapi ialah, itulah yang dia. Macam mana pun masing-masing dia macam ni. Kita dalam rumah tangga ni kita kena cakap aku ni suami. Jadi suami ni bukanlah makna aku boleh jadi kuasa veto, aku yang memerintah, aku mendengar cakap aku ni suami, kau pandang aku ni suami kau tu. Macam juga isteri. Ini isteri kau lemah, jadi kena makan air, kena cakap air dah bagi segala untuk kan. Biasalah orang rumah kan. Tapi satu perkara, memang tak ada lelaki yang sempurna. Tak ada lelaki yang sempurna. Tentu dalam segomong-gomong ikan tentu ada tulangnya. Sekuih-kuih ikan tentu ada isi. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Sejahat-jahat manusia pun ada kebaikan. Kalau kita pilih tengok kebaikan, tentu jumpa. Dalam rumah tangga masalah yang bila bergaduh, kita sebab kita jumpa keburukan. Kita jangan lupa tak, you buat apa 2 tahun lepas?
Lelaki ni dah nak lupa kan. Aku apa dia fikir sini. Itu masalah dia, sebab dia kena fikir tu sebab kalau dia macam baik sangat kan. Orang perempuan pula dia dah pergi macam bila dia ada banyak-banyak begitu tu dah keluar jumpa orang, dah pergi kuliah agama, dah macam dia paling beriman dan takwa kat rumah. Jadi kadang abang ni kena jadi imam. Dia suruh suami jadi imam kan. Jadi suami pula kena mengaku, tengok dia tu. Abang tak ada ilmu, abang tak pandai. Jadi kita kena bantu dia jadi baik. Bantu dia. Abang tak pandai tak apa. Saya kena lakukan abang. Jadi ngomongnya abang tak apa. Kalau tak pandai kita belajar sesama ni. Saya pun bukanlah pandai sangat. Macam tu kan. Ini tak. Abang dah jadi imam. Abang ni ketua tu. Dia jadi imam. Dengar tak jadi. Abang tak boleh. Tak pandai pakai tepung. Kena dengan abang. Ya, dan satu lagi dalam isu ni kadang-kadang bila lagi kan, lelaki jangan rasa macam ego tak nak mengaku abang lemah, tapi bagi abang masa abang nak belajar. Contoh itu je yang paling penting. Dan kemudian saya setuju tadi yang tentang tidak memanjang-manjangkan isu tu. Tadi selesaikan konflik, bukan konflik plural kan. Jadi mana bukan plural, apa namanya? Betul lah plural lah. Jadi mana kata kalau jangan tunggu masalah banyak dan kemudian bila terlampau banyak nak selesaikan sekali sudah nyadi tertinggal. Itu disebut lagi tu. Lepas tu ayah hari tak settle lagi. Cepat-cepat selesaikan. Betul lah tadi kan. Jangan kita tunggu nak cool down dulu, tak ada. Nak healing dulu, tak ada. Cakap ada abang saya minta maaf tau. Satu kesalahan saya hari ni. Sebelum tidur tu memang cantik lah sebab tempat yang paling lama tak bergaduh dalam bilik. Sebab dalam bilik tidur tu mood memang nak tidur dah. Tentang aktiviti lain tu semua untuk saja kita maksudnya nak minta maaf dulu. Abang saya minta maaf tau. Walau siapa pun salah. Sebab kata saat ni dah bagi poin lah tadi. Siapa yang dulu minta maaf dia lah yang menang. Tapi kita kena terima keadaan. Cuma tinggal lagi minta maaf ni dengan niat memang nak settle cepat. Tak ada nak semacam orang lelaki ni macam tu kan. Okey, minta maaf. Okay. Tapi kalau ada tapi sebab tapi orang lelaki ni Ustaz, dia kita cakap kalau kata perempuan minta maaf sama-sama, dengar dulu saya nak cakap juga. Kalau macam tu sebenarnya macam mana? Macam mana boleh sabar? Saya kalau suami dia jadi yang macam ni, suami tu okey, fine. Minta maaf, salah saya, okey. Tak dengar cakap dulu kan. Dengar, ayah suami dengar je. Tak, kan saya dah sebut awal-awal tadi. Saya beritahu, kena tolak ke tepi menentu perasaannya kita ni. Itu yang paling besar. Dengan orang perempuan ni, dia kena dengan teliti. Orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun kita tak akan dapat luruskan dia. Orang lelaki lah yang tulang lurus ni kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan ni. Faham tak? Jadi mana kata dia memang okay. Orang lelaki dia memang macam okey, abang minta maaf dah. Sebab dia tak nak menang cerita. Sudah, okey fine, salah abang. Walaupun bukan salah dia. Abang minta maaf. Okey, fine, salah abang. Okey. Itu lelaki. Orang perempuan dia mesti nak puaskan hati dia kena sebut. Okey fine, I minta maaf. Tapi tahu kan kenapa dia buat begitu? Dia nak explain juga. I kena jadi syarikat banyak, I ada staff lagi. Dia macam tu. Dan suami kena sebenarnya saya ayat ni dia jadi sebenarnya I faham you macam ni. Tak, kita tak faham. Dia kena sabar. Itu sebab orang lelaki dia akan banyak diam. Dia boleh. Dia tak boleh apa. Itu bohong. Reda pasrah memang betul lah kan. Apa pun kita kena letak ni. Tadi kita dah bincang lah. Empat orang kita bincang tadi. Kita kata satu je lelaki kena ambil satu pendirian gentleman macam Rasulullah SAW. Gentleman, isterinya sampaikan cemburu, hentak, pinggan, pecah kan.
Lepas tu, kenapa wahai ibu? Nabi dengan senyum Nabi kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Cuba kalau gitu, isteri hentak bilang, pam, kau lain kali nak hentak muka ni, bukan itu kita tau. Tapi Nabi boleh tengok, Nabi boleh siap kutip dengan Muslim tau. Maknanya yang tu yang perlu ada pada diri kita. Kita tak boleh kata, kita tengok tadi kan, dia orang nak bercakap pun berebut gila dah. Kan, tapi ketenangan orang lelaki ni sebenarnya kita nak stabil kan. Jangan kita cepat marah, cepat. Saya pernah tanya abang Asyad Muslim kan, Asyad Muslim, macam mana dia boleh handle isteri dia, macam mana dia kata 10 je yang kita kena ingat orang lelaki, 10 pun. Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Sampai dia sabar betul banyak betul. Tak, orang perempuan memang biasa. Orang perempuan dia akan macam ni sebab orang perempuan bukan kata dia lemah, tak, dia ni kreatif macam-macam perkara. Pada kita benda-benda kecil macam kata Al-Uzri, kita jangan memainkan yang perkara yang kecil. Dia cakap dia contoh kita nampak orang perempuan dengan orang lelaki biasa macam tadi kan, macam orang lelaki dia apa yang penting dekat dia berbeza dengan apa yang penting pada orang perempuan. Orang perempuan dengan orang lelaki, orang perempuan yang nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang selera dia nak masak tu. Langsir tu sikit kan. Orang lelaki, langsir tu dah sampai kaki dia relax tu. Sebab pada dia banyak dia masalah negara yang nak ada fikir kan, macam tu kan. You tak nampak kan langsir dah sampai kaki you. Kejap lagi dia naik dah sendiri. Yang settle. Sebab yang paling penting sekali sabar tu. Sabar. Ustaz ni kata saya setuju lah Pak minta maaf. Minta maaf. Tak usah tak ni. Kita pula tak minta maaf. Kita biarkan masalah berterusan. Akhirnya kita nak cari soleh-solehah kali. Minta maaf. Hari ini walaupun tak ada salah. Minta maaf kalau sebelum tidur ni, minta maaf banyak kalau buat salah dan silap. Tak kisah, start dulu. Yalah. Dan satu keseronok, cairlah cakap saya. Tak ada manusia yang tak keseronok bila dia minta maaf, pasangan pun minta maaf juga. Kan? Bila orang perempuan minta maaf pada kita orang lelaki, jangan letakkan kita yang paling hebat sekali. Bila perempuan, abang, minta maaf tau, saya buat salah banyak ni. Suami kena kata, yang macam tu, tak ada salah apa pun. Abang ni, macam tu. Ini berapa tahu aku siapa ni. Dia yang ni tu. Faham tak? Itu attitude yang sepatutnya. Abang memang yang salah. Sudah. You lah isteri yang paling hebat dalam hidup saya. Saya tak pernah macam ramai sangat isteri. You lah yang paling hebat dalam hidup saya. You dah mewarnai, dah memperlengkapkan kehidupan saya. Saya rasa, ya Allah, bagaimana khidmat saya kalau saya tak bertemu dengan you. Bisa jadi okey. Jadi akhirnya bawa kepada satu basic tadi yang dah disebut oleh Ustaz Miss kita tadi. Dia kata tentang bagaimana back to basic balik. Kan? Balik kepada Allah dan Rasul, insyaAllah kita tidak akan tersesat selama-lamanya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak.